Korang pernah dengar tak, pada 2018 ada satu kes ataupun satu tragedi yang menggemparkan satu kawasan yang terletak di Delhi, India yang bernama Burari, di mana 11 orang ahli keluarga ataupun aku boleh cakap keluarga Bhatia ni, polis jumpa diorang dalam keadaan tergantung guys, dekat dalam rumah diorang. Jadi malam ni aku selongkar, aku kongsikan dengan korang apa sebenarnya yang berlaku sampaikan boleh menyebabkan kematian beramai-ramai ni. Adakah dia melibatkan harta, pembunuhan, ataupun lebih mistik ataupun lebih menakutkan, sehinggakan kejadian ni dianggap satu kejadian yang tak pernah lagi polis jumpa kes macam ni. Tanpa lengah masa, let's go guys. Malam ni lain sikit konsep dia, tapi tetap seram. Seperti kebanyakan family, macam family kita juga. So Bhatia punya family ni tak adalah lain daripada kebiasaan. Dia sama je, disenangi oleh penduduk Burari dekat Delhi, India ni. So kejiranan situ memang tahu family besar ni jenis tak buat hal. Antara konflik dalam family pun dikirakan kejiranan cakap tak pernah nampak pun diorang bergaduh ke apa ke. Lepas tu sebabkan dia family besar terdiri daripada 11 orang kesemuanya yang stay kat dalam rumah tu. And 11 orang tu termasuklah menantu, makcik-pakcik, atuk dan juga anak. Anak kepada watak utama lah. Watak utama dalam kisah ni, kisah yang ngeri ni adalah bernama Lalit Chundawat. Aku tak tahu apa aku sebut tu, teringat Bikers Kental lah. Kalau korang pernah tengok Bikers Kental kan. Okay, so berbalik kepada cerita. Family dia ni dikatakan ada ketua. Ketua tu dikira yang manage semua, yang aturkan kehidupan diorang ni. Dan tak lain tak bukan adalah Gopal Singh lah, bapa kepada si Lalit ni. Sebab dia yang paling tua, so dia dikira atuk lah. Tapi segalanya berubah dalam keluarga diorang ni selepas kematian si Gopal ni pada tahun 2006. Itu telah memberi satu impak yang besar kepada anak dia, which is Lalit ni. Dia mengalami satu kemurungan yang agak teruk time tu, pada 2006 tu. Ditambah pula dengan trauma yang dia pernah alami pada 2004, di mana si Lalit ni pernah ada cubaan untuk membunuh dia di tempat dia kerja. Lalit ni kerja di sebuah kilang yang proses kayu. So pada 2004 tu pernah, aku rasa orang tak suka si Lalit ni dekat tempat kerja dia, ada isu ke apa kan. Jadi orang pernah kurung dia di tempat dia kerja, di bengkel kayu tu, dan bakar. Cumanya nasib baik si Lalit ni selamat sebab time tu dia ada handphone dan dia call abang dia, bagi tahu yang dia dikurung, lepas tu ada cubaan untuk orang bunuh dia dan diselamatkan oleh abang dia. So aku boleh cakap pada 2004 tu lah sebabkan kejadian tu dikatakan si Lalit ni hilang deria suara, ataupun aku boleh cakap terus bisu. Maybe impak daripada trauma, ataupun boleh jadi penyakit ke apa, tak tahu. Dan ada setengah juga orang cakap sampai sekarang tak tahu sama ada dia pura-pura tak nak cakap selepas kejadian tu ataupun tak tahu. Maybe betul dia hilang suara kan. So pada 2006, Gopal, bapa si Lalit ni, meninggal dunia disebabkan sakit tua. Jadi sebabkan Lalit ni kemurungan, dan macam yang kita tahu si Gopal ni adalah ketua keluarga. Jadi tak lain tak bukan selepas kematian dia, si Lalit ni lah yang in charge untuk menjaga 10 orang, termasuklah menantu, makcik-pakcik semua ni di dalam rumah tu. Jadi apa sahaja yang disampaikan oleh si Lalit ni, dikira family dia akan ikut. Sampailah setahun selepas kematian si Gopal ni, Lalit mula mendapat mimpi. Mimpi yang dikatakan, yang dipercayai arwah bapa dia, which is Gopal ni, datang dalam mimpi dia untuk menyampaikan amanat. Amanat sebagai ketua keluarga, engkau kena buat mengikut aturan dia.
Jadi sebabkan banyak sangat mimpi yang si Lalit ni dapat, dia mula tulis diary pada tahun 2007. Dia mula tulis diary. Hasil perkahwinan dia, dia mendapat seorang cahaya mata. Cahaya mata dia ni lah yang aku cakap yang paling muda dalam kes ni, yang umur 15 tahun. Sepanjang dia dapat anak tu, kekecewaan dia macam kita. Sebagai seorang bapa yang baru dapat anak time tu, pada 2007 tu, dia ada satu perasaan yang sebabkan dia tak boleh dah nak mengeluarkan suara, dia bisu. Jadi dia tak boleh memanggil nama anak dia sendiri. Jadi mungkin itu menambahkan lagi tekanan dalam hidup si Lalit ni. Dengan dia nak handle pula family besar ni, dia mula tulis diary apa sahaja amanat, apa sahaja pesanan yang dia dapat daripada mimpi. Dia akan tulis dekat diary tu, dan satu keluarga ni, semua keluarga Bhatia ni akan follow based on apa yang arwah atuk si Lalit ni cakap, which is Bopal ni lah. So mesti kita ada juga terfikir yang takkanlah budak-budak yang contoh macam anak si Lalit yang umur 15 tahun, dan juga ada juga menantu dia yang agak muda, umur dalam, tak salah aku, dalam 20 lebih, dikirakan budak zaman moden. So untuk budak zaman moden mempercayai apa yang si Lalit ni cakap, bahawa arwah atuk dia menyampaikan sesuatu amanat, dia macam tak masuk akal. Betul tak? Sebabkan ini dikira, kalau orang nak percaya pun, adalah orang-orang yang lebih tua untuk mempercayai apa yang si Lalit ni cakap. Tetapi guys, apa yang membuatkan keluarga Bhatia, keluarga si Lalit ni, lebih percaya cakap si Lalit ni, apabila ada satu kejadian tu di mana diorang tengah membuat satu ritual, ataupun aku boleh cakap maybe mengikut agama diorang tengah semayang ke apa, dan ada time tu diorang kena menyanyi sesuatu lah, menyanyi sesuatu lagu ke apa. Dan macam yang kita tahu, Lalit ni daripada 2004 suara dia hilang. Tapi pada time tu, dalam 10 ataupun 11 orang yang tengah duduk menyanyi tu, tiba-tiba untuk pertama kalinya ahli keluarga si Bhatia ni, ataupun si Lalit ni, aku boleh cakap, dengar Lalit menyanyi. Dan sebabkan terlalu hayal agaknya time tu, si Lalit ni tak sedar yang ahli keluarga dia sebabkan terkejut, terus senyap, dan hanya si Lalit ni sahaja yang menyanyi. Jadi bila keadaan macam tu, lagilah diorang yakin bahawa yes, betul lah, kalau kita ikut amanat arwah atuk, bermaksud miracle can happen. Lalit sihat. Ditambah pula apabila diorang follow sebiji-sebiji apa yang ditulis di dalam diary Lalit ni, hidup diorang bertambah bagus daripada segi kewangan, daripada segi pembelajaran, daripada segi bisnes. Hidup diorang makin okey. Itu lagi menambahkan keyakinan diorang bahawa ini adalah satu pesanan ataupun satu keajaiban yang dibawakan oleh arwah bapa si Lalit, iaitu Bopal Singh ni, untuk membuatkan hidup diorang lebih utuh, ataupun aku boleh cakap keluarga diorang ni lebih happy, lebih function well. Lebih kurang macam tu lah. Okey, dipendekkan cerita, sampailah pada tanggal 1 Julai 2018, di mana pada tarikh inilah pada pukul 6 pagi, kebiasaannya keluarga si Bhatia ni memiliki satu kedai runcit, di mana kejiranan dekat tempat keluarga Bhatia ni duduk selalu akan pergi ke kedai runcit dia ni. Terutamanya sebabkan dia ada ambil supply susu paket lah macam tu. Tetapi kejiranan yang selalu beli dekat kedai runcit si keluarga Bhatia ni buka, tengok pada hari kejadian tu, susu dah sampai di depan kedai, tetapi kedai diorang tak buka-buka. Jadi ada salah seorang jiran diorang ni dah mula pelik, sebab sepatutnya kedai diorang pukul 6 dah start buka, tapi sekarang dah pukul 7 lebih, susu terbiar, kedai tak buka. Jadi jiran diorang ni cuba call tak dapat. Lepas tu pergilah ke rumah family Bhatia ni, dan bila dia ketuk pintu, dia perasan pintu tu dalam keadaan tak berkunci. Jadi dia dah mula rasa pelik, dan dia pun naiklah
masuk ke dalam rumah tu naik ke tingkat 1. Tetapi apa yang dia tak pernah sangka yang dia bakal jumpa adalah jasad keseluruhan ahli keluarga, iaitu 10 orang dalam keadaan tergantung guys di ruang tamu. Dia macam bulatan dan mayat-mayat keluarga Bhaktia, termasuk mayat si Lalit ni tergantung. Kecuali mayat nenek si Lalit ni je yang terbaring di sebelah katil di bilik tidur dia. Jadi sebab jiran dia ni dalam keadaan takut dan tak percaya apa yang dia tengok, dia dalam keadaan gelabah, dia terus call polis dan polis pun sampai di tempat kejadian. Awal-awal polis percaya yang ini adalah satu kejadian pembunuhan kerana kalaulah ini adalah satu amalan ataupun ini telah dirancang untuk membunuh diri beramai-ramai satu keluarga yang besar tu, kenapa ada sesetengah jasad ataupun mayat yang tergantung tu ada yang mulut dan muka diorang ditutup menggunakan kain, turut disumbatkan kain di dalam mulut salah seorang daripada 10 orang yang tergantung tu. Tangan diorang diikat menggunakan wire dan ada juga yang menggunakan kain sari. So lagilah polis ingat ini adalah satu pembunuhan yang dirancang. Dan yang paling pelik adalah tak ada tanda-tanda pergelutan, tak ada tanda-tanda pecah rumah. Dikirakan rumah Bhaktia, keluarga Bhaktia ni dalam keadaan kemas, tak ada pun barang yang hilang sebabkan mayat-mayat yang tergantung ni, mayat-mayat perempuan terutamanya, masih memakai gelang tangan rantai. So polis pun jadi pelik, kalau ini adalah satu kes untuk orang curi barang ke apa, kenapa barang ataupun keadaan rumah tu tak berselerak pun. Dan keluarga si Bhaktia ni ada satu anjing yang diikat di atas bumbung, yang dirantai di atas bumbung, dan anjing tu keep on menyalak sehingga kan sebab panas agak. So polis memanggil pakar yang kira animal shelter yang menjaga anjing ni untuk ambil anjing ni dan jagalah bawa keluar. Dan polis pelik kenapa anjing tu diikat di atas atap. Dan selepas polis siasat apa semua, berhari-hari polis menjalankan siasatan, polis menjumpai lebih kurang bukan satu tetapi beberapa diary yang ditulis oleh Lalit, dan ada sesetengah tu yang ditulis oleh seorang dua keluarga Bhaktia ni sendiri. Dan barulah polis percaya yang bahawa kes pembunuhan ni adalah kes yang dirancang, dianggap menjadi satu ritual yang agak gelap dan tak lain tak bukan disebabkan si Lalit ni. Dipercayai si Lalit ni ada masalah yang orang cakap psikosis. Psikosis ni di mana seseorang yang dalam keadaan trauma disebabkan sesuatu kejadian yang telah menimpa orang ni, dan dalam watak ni adalah si Lalit ni yang maybe pernah cubaan untuk dibunuh, dan dia tak boleh terima yang arwah bapa dia si Gopal ni mati meninggalkan dia pada tahun 2006. Jadi boleh jadi si Lalit ni ada masalah psikosis di mana dia sering mendengar bisikan yang konon-kononnya arwah atuk dia menyuruh diorang ni membuat satu ritual. Dan di dalam diary tu terang menulis bahawa arwah si atuk ni pada hari kejadian telah diaturkan seluruh ahli keluarga si Bhaktia ni kena membuat satu ritual di mana diorang kena menggantungkan diri diorang seperti yang dipanggil pokok ara. Kenapa ritual ni dipanggil ritual pokok ara ataupun lebih kurang macam tu lah? Sebab kalau korang tengok gambar diorang tergantung, jasad-jasad ni tergantung, tidak lain tidak bukan sama juga seperti tali-tali di pokok tu yang jatuh daripada pokok tu. So dalam diary tu tertulis yang pada hari tersebut diorang kenalah baca mantra dan diorang kena percaya bahawa ini adalah kehendak Tuhan kononnya untuk diorang mendapatkan lagi
keberkatan dalam keluarga diorang tu. Dan dalam diary si Lalit ni turut menulis bahawa si Bopal ni kononnya cakap dekat diorang, sepanjang ritual ataupun upacara ni berjalan, diorang kenalah terus menerus membaca mantra dan yakin bahawa ini adalah suruhan Tuhan. Dan juga dikatakan bahawa kalau diorang menggantung diri, si Bopal ni akan datang pada hari tersebut untuk melepaskan diorang. Tetapi malang sekali, kepercayaan mengarut yang aku boleh cakap yang dibawakan ataupun yang diajarkan Lalit kepada 10 orang ahli keluarga dia, termasuklah mak dia, termasuklah isteri dia dan juga termasuklah anak dia, tidak lain tidak bukan telah mengorbankan seluruh ahli keluarga dia. Dan itu adalah satu perbuatan yang sia-sia dan dianggap mengarut bagi sesetengah pihak, terutamanya di kejiranan yang terletak di Burari, Delhi, India. Jadi apakah pengajaran yang aku boleh sampaikan adalah, sebab itulah orang cakap kalau kita ada satu masalah di mana kita ada trauma terhadap masa lalu kita ataupun kita pernah kehilangan seseorang, kita kenalah cepat-cepat mencari jalan ataupun pergi mendapatkan pertolongan. Kerana disebabkan apa yang menimpa si Lalit ni, disebabkan apa yang dia sendiri alami, yang kononnya dia mendengar halusinasi apa semua, tak pasal-pasal dia menjadi, aku boleh cakap, pembunuh keluarga dia sendiri, terutamanya keluarga dia yang tak bersalah. Disebabkan dia terlalu taksub dengan kepercayaan bahawa inilah sahaja cara untuk dia dapat restu daripada bapa dia, si Bopal Singh ni. Jadi macam kita kena selalu fikir, kalau kita ada kawan-kawan yang ada masalah, terutamanya kita tahu dia ada masalah keluarga ataupun masalah dia sendiri, kita dah nampak tanda-tanda kemurungan, cepat-cepat kita tolong dia. Jangan kita hentam, sebab ini adalah sesuatu benda yang bukan kecil. Kes ni dekat Malaysia pun kita dah pernah dengar yang kononnya si anak bunuh nenek, si anak bunuh mak. Kita pernah dengar, kat Malaysia pernah terjadi. Dan bila ditangkap, dia cakap dia dengar suara-suara apa semua. Itulah stres ataupun sehinggakan membawa kepada dia percaya yang suara-suara ni yang menyuruh diorang buat kerja-kerja yang bagi aku lahanat terkutuk ni. So janganlah kita terlalu mengikut emosi, dan kalau kita ada masalah, cepat-cepat dapatkan bantuan. Dan terutamanya kalau kita pernah kehilangan orang yang kita sayang. Sebab itulah dalam agama kita mengajar kita supaya reda. Kita kena terima ketentuan dan kita kena yakin bahawa apa sahaja yang jadi, baik buruk dalam hidup kita ni, Allah lebih tahu. Dan semuanya adalah untuk kebaikan kita. Sebab itulah kita kena cepat-cepat reda dan terima qada dan qadar. Dan kita kena berusaha untuk menjadi lebih baik, bukannya sebaliknya. Jadi kalau korang suka ataupun korang nak tahu lebih detail berkenaan dengan Burari Death ataupun kes yang misteri ni yang terjadi dekat Bhatia punya family ni, korang boleh tengok dekat Netflix, House of Secret tajuk dia, Burari Death. Ini dah ada full dokumentari menceritakan berkenaan lebih detail berkenaan dengan kisah yang aku kongsikan dengan korang ni. Jadi kalau korang suka, aku harap korang tinggalkan button like, komen apa pendapat korang, dan juga thank you for watching. I will see you again in the next video, guys. Jangan lupa subscribe itu gratis. See you guys in the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Saja yang selalu kusimpan di saku. Jeng 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 jeng. Segalanya bermula sebuah penjara. Jiwa semangat yang membangun. Aku tidak lagi menoleh kebesaran kekayaan malam tadi yang membosankan. Semuanya gelombangnya malam tengah bulan menyaksikan segalanya.
Bebas! Bebas dari segala undang-undang ayah yang membosankan. Segalanya. Merimaskan. Segalanya. Berjalan. Memulakan perjalanan. Berjalan dan terus berjalan. Zeng 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 zeng. Sebagai orang asing, zeng zeng